beras mana yang paling bagus untuk saya ambil? Ini pun antara soalan yang sering ditanya oleh orang ramai bila berjumpa dengan dietitian. Adakah setiap beras ni berbeza? Macam mana dia boleh jadi berbeza? Okey, pertama sekali adalah cara penanaman beras tersebut. Mungkin tempat ditanam, baka beras tersebut juga yang boleh hasilkan beras tu akhirnya jadi saiz dia panjang ke, pendek ke, besar ke, kecil ke beras tu, itu bergantung kepada jenis padi yang ditanam juga. Basically, struktur asas beras ni adalah sama. Setiap beras dia ada lapisan-lapisan dia. Sebelum setiap padi tu, bila kita nak jumpa beras tu, kita akan jumpa lapisan-lapisan dia dulu. Okey, sebiji padi dia akan ada lapisan luar yang keras tu, and then bila kita compact lapisan tu akan jumpa satu lagi lapisan, barulah kita jumpa beras yang kita gunakan ni. Okay, lapisan-lapisan ni lah yang menjadikan beras-beras ni jatuh dalam kategori yang berbeza. Okay, contohlah, kalau beras putih, bila kita tengok beras putih yang biasa kita guna dekat rumah tu, tak ada lapisan, semua lapisan dia dah dikeluarkan untuk memudahkan proses memasak dan menghasilkan nasi yang bila kita tengok colour dia adalah warna putih. Beras perang ni mungkin dia berasal daripada padi yang sama, cuma lapisan-lapisan luar dia tu tidak semua dikeluarkan. Maksudnya dia tinggalkan bahagian luar beras tu yang kita panggil sebagai dia punya brine dan juga khas beras tersebut. Lapisan luar dia tu tidak dikeluarkan. So bila dimasak, dia akan ambil masa yang sedikit lama dan juga jadikan warna beras tu lebih keperang-perangan. Cumanya, adakah beras-beras ni memberikan nutrien yang berbeza kepada kita? Okay, kita boleh tengok dalam beberapa faktor. Salah satunya adalah kandungan nutrien dalam beras tu sendiri. Okay, kalau kita compare beras perang dengan beras putih biasa, memang dia akan ada sedikit perbezaan. Sebiji beras yang belum diproses, dia ada banyak nutrien lah. Ada fiber, sumber vitamin dan juga mineral pada bahagian luar kulit beras tersebut. Apabila kita keluarkan kulit luar tu, beras putih tu dia dah tak ada sumber serat dan juga sumber-sumber nutrien yang ada dekat bahagian tersebut. Tapi kebanyakan beras dimension ni kita dah campurkan secara berasingan certain nutrien untuk jadikan dia tetap berkhasiat. Okey, and untuk beras perang dia lagi tinggi dengan serat. Seolah-olahnya kalau kita makan beras perang ni, seolah-olahnya kita memang dah makan nasi dengan sayur walaupun tak ada sayur dalam hidangan kita. Satu lagi faktor yang kita boleh tengok adalah dari segi kita panggil dia glycemic index. Glycemic index ni dia menentukan kadar penyerapan gula dalam beras tersebut. Okay. Basically beras ni apabila masuk dalam badan kita akan ditukarkan kepada bentuk karbohidrat. Okay, bentuk karbohidrat akan ditukarkan pula kepada gula, okay, dalam badan kita. So beras putih, kalau kita compare beras putih dengan beras perang, kita panggil glycemic index ni tadi. Glycemic index untuk beras putih lebih tinggi daripada beras perang. Maksudnya bila masuk dalam badan, berat gula daripada beras putih ni akan lagi cepat diserap compared to beras perang tadi. So kalau orang yang ada masalah dengan diabetes ataupun yang nak jaga berat badan, beras perang lebih sesuai sebab dia punya kadar penyerapan dia tu lebih lambat. Dari segi kandungan tenaga, 1 sendok beras perang, 1 sendok beras putih, 1 sendok beras basmati, 1 sendok beras wangi, 1 sendok parboiled rice sendiri pun kandungan kalori dia adalah lebih kurang sama sahaja. Kalau kita makan 1 sendok nasi putih, ada 75 kalori, sama juga macam kita makan 1 sendok nasi beras perang, ada 75, lebih kurang 75 kalori saja juga. Dia tak jauh beza. So memang beras perang semua ni dia ada lebih sedikit kelebihan dari segi nutrien, cumanya dari segi jumlah yang kita boleh makan tu lebih kurang sama juga. Disarankan setiap kali kita makan, saiz nasi yang kita boleh ambil adalah lebih kurang 1 genggam tangan kita. Walaupun beras yang kita ambil tu beras perang ke, basmati ke, beras putih ke, portion dia tetap sama. Okey, selain daripada sumber nutrien yang kita kena consider jugalah dari segi rasa kan. Macam kita tahulah kalau beras putih ni rasa dia
lebih sedap berbanding dengan beras perak. So kalau kita boleh jaga portion and kita boleh makan dengan hidangan yang lengkap, ada sayur, ada lauk, tak ada masalah pun nak makan beras putih. Tapi kalau kita lagi rasa macam selesa dan confident bila makan beras perak, go ahead, tak ada masalah. Pilihan masih di tangan kita. Okay, terima kasih. Bersama membina masyarakat rahmat TV.